Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan slide berkenaan tenaga nasional berhad dalam subjek pembangunan organisasi kumpulan E. Okey, seterusnya saya memperkenalkan ahli kumpulan saya sendiri Edi Irwansyah bin Muhammad Nordin, matric number 259848, Siti Hajar binti Muhammad Yusof 266343, Wan Hasliza binti Wan Hassan, matric number 26641, Muhammad Asri bin Yusof 259975. Okey, kita pergi kepada pengenalan pembangunan organisasi. Kita ada 3 bahagian, iaitu proses yang kritikal, membina kemampuan, mencapai tahap yang lebih baik. Okey, pembangunan organisasi ataupun juga dikenali sebagai organisasi development OD merupakan salah satu proses yang kritikal yang berasaskan sains untuk membantu organisasi membantu organisasi membina kemampuan mereka bagi membolehkan mereka untuk berubah dan mencapai tahap yang lebih baik dan membolehkan perkembangan penambahbaikan dan mengukuhkan strategi. Suatu dan proses dilakukan di dalam organisasi tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan melalui OD, organisasi akan mempunyai kemampuan untuk membangunkan diri sehingga mereka membolehkan mereka melalui proses transformasi dalam usaha menjadikan versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Okey, slide keempat ni kami memilih tenaga nasional berhad kerana sumber maklumat yang mudah diperoleh, lokasi yang dekat dengan rujukan maklumat, pengurusan organisasi meliputi semua aspek berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Okey, Tenaga Nasional Berhad merupakan satu syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia dan merupakan syarikat utiliti utama di Asia dengan kewujudannya negara termasuk United Kingdom, Kuwait, Turki, Arab Saudi, Pakistan dan Indonesia dan pelanggan sebanyak 9.2 juta di seluruh Indonesia, Sabah Sarawak. TNB mempunyai pecahan pelanggan yang pelbagai termasuk pelanggan komersial, industri dan juga kediaman. Dengan tanggungjawab yang besar yang dipikul oleh TNB, organisasi mereka adalah satu organisasi yang besar dan melibatkan proses operasi yang luas serta menyeluruh. Pada tahun 2021, TNB mempunyai lebih daripada 35,000 pekerja dan menjalankan peranan mereka di dalam organisasi memastikan Malaysia tidak bergelap dan semua orang digunakan tanpa sebarang masalah melibatkan tenaga elektrik.
Okey, kita ada isu dalam tenaga nasional. Isu di dalam tenaga nasional berhad. Yang pertama ialah sumber manusia, operasi, teknostruktur dan strategi. Okey, pekerja sumber manusia adalah pekerja yang punya nilai etika dan integriti kerja yang baik serta mampu melaksanakan tugasan mereka dengan lebih baik. Terdapat situasi di mana etika dan integriti pekerja TMB dicabar bila hanya melibatkan berbagai isu, termasuklah isu kepercayaan dan kejujuran semasa bekerja, tanggungjawab dan ketulusan semasa mereka menjalankan tugas. Okey, operasi. Ramai pekerja mengalami tekanan yang beban kerja yang semakin bertambah. Cara kerja melibatkan unit lain dan memberi tekanan kepada pekerja TMB tidak mendapat kerjasama yang baik bagi menyelesaikan suatu isu, contohnya aduan melibatkan pengguna. Okey, maksud teknostruktur, terdapat isu yang melibatkan pekerja tidak mempunyai keupayaan atau menghadapi kesukaran berkaitan dengan pelbagai aspek dalam organisasi. Kerana TMB melibatkan pelbagai kemahiran dan pelbagai sektor berlainan. Wujud pelbagai isu melibatkan interaksi dan orang awam tidak dapat ditangani dengan baik. Ia tidak boleh dinafikan bahawa frontliner perlu mempunyai pengetahuan yang khusus mendapatkan berbagai unit dalam TMB menjawab setiap permintaan dan aduan daripada pelanggan. Okey, strategi melibatkan isu dan timbul apabila aspek persekitaran mempunyai perubahan yang berlaku pada organisasi. Kesinambungan antar jabatan di dalam TMB tidak dapat diselaraskan, menyebabkan kerjasama antar jabatan tidak dapat dibentuk yang baik. Apabila berlaku menyebabkan wujudkan gangguan dalam proses operasi TMB di mana projek dan urusan yang melibatkan rentas jabatan memerlukan langkah yang rumit dan tidak dapat dilakukan dengan mudah dan lancar. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih menyusul Menteri 25995. Okey, seterusnya adalah diagnosis. Merupakan satu pendekatan yang berstruktur yang menilai operasi dan kecekapan sesebuah organisasi itu. Jamin dan Worley 1997 menerangkan bahawa diagnosis boleh dilihat sebagai satu bentuk proses yang dilakukan oleh sesebuah organisasi untuk membolehkan mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sesebuah organisasi itu berfungsi. Ia juga dilakukan untuk membolehkan organisasi mendapat maklumat-maklumat yang mereka perlukan untuk mereka bentuk serta merancang sesuatu usaha perubahan. Model diagnosis yang digunakan adalah model sistem terbuka, di mana model ini mencadangkan bahawa semua komponen di dalam organisasi itu adalah saling berkait. Oleh itu, perubahan yang dilakukan kepada satu komponen di dalam organisasi akan memberi kesan kepada semua komponen yang terbabit. Model sistem terbuka menilai semua faktor luaran di dalam organisasi dan mengambil kira kesan faktor-faktor ini kepada sebarang keputusan dan perubahan yang dibuat. Terdapat beberapa kaedah diagnosis yang digunakan di dalam usaha untuk menilai dan mengesan isu-isu yang wujud di dalam TMB, dan ia termasuklah melalui kaedah pemerhatian membuat soal selidik analisis yang dilakukan kepada rekod organisasi, pengkeliling dan laporan penilaian organisasi. Secara amnya, terdapat beberapa peringkat diagnosis yang dilakukan, iaitu peringkat organisasi, peringkat kumpulan dan juga peringkat individu. Pemerhatian dilakukan dalam usaha untuk memahami secara lebih mendalam dan dalam situasi yang wujud di dalam organisasi. Temu bual dilakukan bagi membolehkan ejen perubahan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan organisasi dengan lebih langsung. Soal selidik lebih bertujuan untuk mendapatkan data di dalam jumlah yang lebih besar. Ia dilakukan kerana ianya mudah untuk dilaksanakan di samping kebebasan yang wujud untuk menjadikan soal selidik sebagai tanda nama tanpa nama dan tidak diketahui boleh mendorong pekerja untuk lebih tulus dalam soal selidik tersebut. Rekod dan penilaian prestasi organisasi.
Pelaksanaan intervensi. Intervensi di dalam pembangunan organisasi ialah satu bentuk program dan proses yang direka secara khusus untuk menyelesaikan masalah tertentu yang mungkin timbul di dalam organisasi. Tujuan intervensi ini adalah untuk meningkatkan kecekapan organisasi dan membantu pihak pengurusan untuk mengurus organisasi dengan lebih berkesan. Intervensi pembangunan organisasi dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu individu, kumpulan dan organisasi. Intervensi untuk individu adalah berkaitan dengan tanggungjawab individu, tabiat penglihatan, peningkatan atau aliran kerja. Intervensi individu mungkin dalam bentuk bimbingan atau tunjuk ajar, manakala kumpulan pula mungkin melibatkan penstrukturan semula jabatan dan menyampaikan tanggungjawab pekerjaan baharu kepada pekerja yang berkaitan. Jika isu itu adalah interpersonal, intervensi ini mungkin terdiri daripada pembinaan pasukan atau latihan pengurusan konflik. Manakala organisasi pula, di dalam peringkat organisasi akan melibatkan keseluruhan organisasi atau perniagaan tersebut. Di dalam kes ini, ia akan melibatkan keseluruhan operasi TNB. Terdapat 4 isu yang wujud di dalam organisasi TNB yang merangkumi aspek sumber manusia, operasi, teknostruktur dan strategi. Bagi setiap isu yang wujud, intervensi yang terbaik telah dicadangkan di dalam usaha untuk menangani isu ini. Cadangan intervensi itu adalah untuk sumber manusia, pengurusan atasan digalakkan untuk lebih kerap melakukan sesi turun padang untuk berjumpa dengan anggota kerja agar setiap masalah pekerja sampai ke pengetahuan pihak atasan. Sesi ini diadakan bersama pihak kesatuan. Untuk operasi, pekerja didorong dan diwajibkan untuk menghadiri kelas dan kursus yang mendidik mereka untuk mengawal tekanan dan menjaga kesihatan mental mereka dengan lebih baik. TNB juga mencadangkan untuk mewajibkan kursus stress management kepada setiap pekerja sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Untuk teknostruktur, pemimpin dan pihak atasan memperkenalkan network of team iaitu NOT, di mana setiap pekerja bekerja dengan konsep multi-skilling. Multi-skilling ini merujuk kepada amalan yang dilakukan untuk mendidik pekerja untuk mempunyai kemahiran yang pelbagai di dalam satu organisasi. Untuk strategi, pengkajian semula struktur terkini mengikut konsep customer centricity. Konsep ini boleh ditafsirkan sebagai satu konsep perniagaan di mana pelanggan menjadi keutamaan bagi perniagaan tersebut. Ini akan membolehkan pelanggan untuk menikmati perkhidmatan dan pengurusan urusan yang lebih baik dan lebih lancar. Perubahan tidak akan berlaku tanpa wujudnya halangan dan cabarannya yang tersendiri. Setiap perubahan akan mempunyai tentangan dan keraguan dari ramai pihak dan ianya adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Terdapat beberapa bentuk halangan yang mungkin wujud apabila sesebuah organisasi membuat keputusan untuk melakukan perubahan. Antara halangan itu adalah termasuk pertama, visi yang tidak jelas. Ramai yang akan mempunyai keraguan dan rasa teragak-agak untuk menerima perubahan seandainya perubahan itu tidak diterangkan dengan lebih jelas dan baik. Visi pendorong perubahan dan pelaksana yang kurang jelas akan boleh mengakibatkan kegagalan keseluruhan inisiatif. Kedua, tiada atau kurang komunikasi. Tanpa sebarang bentuk komunikasi yang baik, ia boleh menimbulkan salah faham dan keraguan. Apabila ramai pihak mempunyai maklumat yang pelbagai dan berbeza, ia boleh mengakibatkan proses perubahan itu turut terjejas dan terganggu. Ia juga boleh mengakibatkan proses perubahan itu gagal sepenuhnya. Yang ketiga, strategi yang lemah.
perancangan strategi yang lemah dan tidak menilai serta mengambil kira semua aspek semasa perubahan akan boleh menyebabkan organisasi berhadapan dengan isu yang mungkin timbul yang tidak diduga. Ini boleh menyebabkan perubahan terganggu. Isu-isu baru mungkin akan muncul dan akan mengganggu keseluruhan proses perubahan tersebut. Yang keempat, sikap menentang perubahan. Pihak yang menentang perubahan kerana mereka enggan untuk berubah dan selesa dengan apa yang mereka sudah biasa dan faham. Penentangan ini boleh menjejaskan proses perubahan dan boleh menghentikan peralihan perubahan tersebut jika tentangan yang dilakukan adalah kuat dan besar. Dan yang terakhir, letih dengan perubahan. Perubahan yang berlaku adalah di dalam skala yang besar dan dilakukan di dalam jangka masa yang singkat sehinggakan organisasi dan pekerja merasa terbeban dan terkesan sehingga mereka menjadi keletihan akibat dari perubahan itu. Apabila ini berlaku, pekerja akan bersikap tidak peduli dan kekecewaan. Semuanya mengakibatkan penglibatan dan produktiviti kerja yang lebih rendah. Terdapat beberapa tindakan yang dikenal pasti bagi mengatasi halangan perubahan tersebut. Terdapat pelbagai strategi yang boleh digunakan untuk membolehkan organisasi melakukan proses perubahan yang lebih lancar. Tindakan-tindakan ini adalah untuk mengatasi isu halangan yang wujud akibat daripada perubahan yang berlaku. Oleh itu, bagi mengelakkan atau menghadapi halangan yang wujud akibat dari perubahan. Pertama, strategi menggunakan model ADKAR. Model ADKAR merujuk kepada model yang melihat kepada 5 elemen yang wujud di dalam perubahan organisasi, iaitu kesedaran, awareness, keinginan, desire, pengetahuan, knowledge, kemampuan, ability dan pengukuhan semula, reinforcement. Elemen-elemen ini dilihat sebagai pendekatan yang boleh digunakan untuk mengurangkan halangan terhadap perubahan. Kedua, mewujudkan pelan komunikasi. Aspek ini menjadi lebih penting apabila berlakunya proses perubahan kerana melalui komunikasi semua pihak akan mempunyai maklumat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Oleh itu, pelan komunikasi yang baik akan boleh menolong proses perubahan dilakukan dengan lebih lancar dan aspek penentangan pekerja terhadap perubahan tersebut juga boleh dikurangkan. Yang ketiga, libatkan pekerja. Pekerja juga akan menerima kesan dari perubahan yang paling banyak. Oleh itu, adalah penting bagi organisasi untuk melibatkan pekerja di dalam proses perubahan dan peralihan. Pekerja harus sentiasa dikemaskini dengan maklumat dan informasi terkini. Berkaitan dengan perubahan dan input serta pandangan mereka juga harus diberi pertimbangan dan perhatian. Pelibatan pekerja dalam proses perubahan akan mendorong pekerja untuk menjadi lebih memahami dan lebih untuk menerima perubahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, keutamaan kepada keselesaan. Organisasi harus memastikan proses perubahan dilakukan dalam kadar yang boleh diterima oleh semua. Ini boleh mengurangkan keletihan dan bebanan yang diterima oleh pekerja akibat dari perubahan tersebut dan membantu semua pihak di dalam organisasi untuk menerima perubahan itu dengan lebih mudah. Kesimpulannya, pembangunan organisasi adalah salah satu aspek yang penting di dalam mana-mana organisasi. Di dalam usaha untuk mengembangkan lagi operasi organisasi dan membangunkan lagi keseluruhan organisasi, pembangunan organisasi akan memainkan peranan yang penting di dalam proses peralihan itu. Perubahan menjadi satu perkara yang akan berlaku di dalam organisasi. Perubahan wujud akibat dari pelbagai faktor yang mendorong kepada perubahan tersebut. Tidak kiralah
Jika organisasi itu semakin berkembang atau mengecil, perubahan akan dilakukan seiring dengan keperluan yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.